So sebelum kita start ni dan dialu-alukan, tak payah tunggu saya muzakarah lama sangat. Boleh je request untuk di atas terus. Tap screen tau sampai 10k dulu ke. Hai, selamat malam korang. 10 lebih sikit je, lewat sikit hari ni live. Waalaikumsalam semua. Korang 10 lebih sikit je, lewat sikit hari ni live. Waalaikumsalam. Tap screen korang kalau rasa yang nak naik ke kotak, sila naik ke kotak Sambil tu share juga dalam masa yang sama. Okay, hari ni kita dah ulas lah berkenaan dengan dalam parlimen tadi, berkenaan dengan tarik balik dalam parlimen kan. Petang tadi kita dah ulas dah. Tak banyak sangat yang kita nak ulas, tapi okey, saya nak sentuh sikit kalau lah berkenaan dengan subsidi bersasar lah. Kalau kita dapat lihat, Waalaikumsalam Nur Ayu. Berkenaan dengan subsidi bersasar ialah bertujuan untuk hentikan subsidi diberikan kepada golongan yang maha kaya. Bukan T20 maha kaya lebih maha kaya, maknanya T5, T10 yang lebih kaya lagi, walaupun rata-rata B40 yang terlajak bising mengenai perkara ni. Yang sebenarnya dia tak faham. Waalaikumsalam Nur K. Dia sebenarnya dia tak faham berkenaan dengan subsidi bersasar ni. Tapi kita dapat lihat mereka yang bising adalah rata-rata F40 dan B40 lah, walaupun mereka tak terjejas pun dengan subsidi bersasar ni. Sebab itu ikut sangat rengikan lebay lah, lebih kurang macam tu. Tapi tengok gaya lebay, bukan kereta saja yang mahal, kadang-kadang nombor plate pun mahal. Nombor plate pun ditempakas. Dan kalau 3 digit ni nombor plate memang kena beli lah. Memang kena beli dan kena bid, kan, kena bid dengan JPJ. Walaupun mampu ke tak, kan, kesian walaupun dia tak tahu sebenarnya ditipu hidup-hidup oleh lebay ni. Dan kalau nak cakap pasal pemimpin lah, pernah satu ketika Tun Atuk ni cakap orang Melayu ni tolak Anwar. Saya tak setuju dengan Atuk dengan soal itu. Kalau nak tahu, orang Melayu ramai yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka bagi peluang untuk dihabiskan satu penggal ini, buktikan kemampuan beliau seperti yang dijanjikan. Kalaulah janji-janji tak ditepati dan dimungkiri, ini adalah bercanggah dengan budaya Melayu. Ada bidalan Melayu, kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Betul. Memang ada orang Melayu yang tak suka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ni segelintir sahaja, hanya berpekerat saja. Mereka ni terdiri daripada kalangan kapitalis kroni Melayu yang berpengaruh, yang menguasai politik, ekonomi dan media massa itu sendiri. Dan kapitalis kroni yang jutawan, mahajutawan dan bilionaire ni kebanyakannya jadi kaya raya semasa Atuk juga yang menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Dan kapitalis kroni ini yang menentang kuat dasar ekonomi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan agenda ekonomi rakyat jelata yang miskin, yang berpendapatan rendah, yang hidup susah menderita, pelbagai kaum, bukan orang Melayu saja susah sebenarnya, ramai juga B40 daripada kalangan orang bukan Melayu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni inginkan supaya orang susah, orang miskin tegar ni bebas daripada kemiskinan dan kemunduran melalui reformasi ekonomi yang sebenarnya elit, golongan elit ni sangat takutlah berkenaan dengan reform yang Datuk Seri Anwar nak buat ni. Dan serabut dan Datuk Seri Anwar tahu perkara 153 Persekutuan, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu. Dan perkara ini jelas bahawa kita kena ikuti perlembagaan itu sendiri. Dan
Atuk ni perlu mengakui selama tempoh 22 tahun, tambah 2 tahun lagi dia jadi Perdana Menteri yang ke-7 tu, beliau gagal berjaya melahirkan orang-orang Melayu yang miskin kepada orang yang lebih berjaya lah, ataupun mengeluarkan orang Melayu ni daripada kemiskinan tu sendiri. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni 2 tahun ditahan di bawah ASA kerana memperjuangkan nasib orang Melayu miskin di Bali Kedah pada 74. Saya rasa semalam juga kita ada ulas berkenaan dengan itu. Semalam ke 2 hari lepas, saya lupa lah. Dan agenda menolong orang Melayu miskin ni diteruskan ketika beliau menjadi Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri itu sendiri. Dan beliau semasa mahasiswa memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ini diteruskan beliau semasa menjadi Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri. Jadi dia semasa minum air boleh tak? Okey, jadi Datuk Seri Anwar semasa menjadi pemimpin beliau dan membela nasib rakyat Melayu di Selatan Siam dan kekejaman penindasan rejim tentera Thailand di bawah pimpinan Perdana Menteri Thanom Karton, tak silap masa tu. Dan dia juga antara pemimpin Islam dari Nusantara Melayu yang telah memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Nasib rakyat Palestin sejak dia muda lagi. Dia telah memperjuangkan nasib rakyat Palestin ni. Sampailah sekarang dia menjadi Perdana Menteri. Dan saya nyatakan ini bukannya kita ni nak bela Datuk Seri Anwar atau sebagainya, tapi ini adalah kebenaran. Kan kita bercakap ini atas dasar apa yang kita lihat dalam perjuangan beliau. Beliau menjadi Perdana Menteri, dia nak lihat orang Melayu miskin, nelayan, petani, buruh dan penjawat awam, bawahan ini berubah nasibnya. Dia nak orang Melayu ni yang tak ada pekerjaan dan sebagainya berniaga dan diberi modal melalui amanat ikhtiar, kan. Jadi dan Atuk telah mengukir janji kepada Anwar. Atuk telah menafikan hak rakyat Malaysia pada PRU14 supaya digantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan menjadi Perdana Menteri yang ke-8, kan. Dan inilah sekarang ini dia kembali ke Parlimen, dan sekarang di dalam PKR dah tersingkir pengkhianat-pengkhianat yang bersama dengan pengkhianat. Dan rakan-rakan kepimpinan dalam Pakatan Harapan memperkuatkan lagi kerajaan perpaduan bersama-sama. Ada 19 parti dalam kerajaan perpaduan itu. Dah 18 kot, dah terkeluar satu rasanya. Dan beliau, Atuk ni masih lagi mencemuh dan menghina Datuk Seri Anwar sekarang dengan pelbagai gelaran lah, kita boleh kata, kan. Jadi ini bukan mengenai kita sahaja, ini untuk masa depan negara. Dan kita dapat lihat kalau seseorang yang daripada mudanya dia tak ada jawatan pun dalam kerajaan, dia dah memperjuangkan berkenaan dengan hak rakyat Palestin. Korang rasa bila dah dia ni ada jawatan, adakah dia nak memperjuangkan hak rakyat Palestin? Dan saya rasa sekarang ini ada provokasi daripada media-media massa, khususnya Facebook sendiri pun, khususnya Twitter. Twitter tidaklah, Twitter saya tak rasa ada. Di Facebook dan juga medium TikTok ni ada konten-konten yang telah di-removekan oleh mereka. Okey Ari, silakan. Wait, hang buka dulu cerita. Aku nak cover dia. Okey, kalau kita dapat lihatlah jika pemimpin kaya, maka rakyat akan miskin. Tetapi bila pemimpinnya tidaklah miskin, tapi tidak kaya raya, maka rakyat akan kaya. Ini adalah kerana pemimpin yang kaya sentiasa sibuk untuk menambah kekayaan sehingga dia lupa rakyat yang susah. Sedangkan pemimpin yang sederhana di dalam ataupun tidak mengumpul kekayaan, hanya harapkan duit gaji saja, sentiasa berfikir tentang kebajikan rakyatnya yang susah, kan. Jadi
Di seluruh dunia ni memang ada kuasa beli yang rendah, pendapatan kecil, hutang banyak kan. Namun kita dapat lihat negara kita ni kaya dengan hasil bumi. Rakyat masih dapat hidup dengan bermaruah. Rakyat masih dapat mendapat kesenangan daripada kerajaan tu sendiri. Kan? Apa yang kehendak rakyat tak didengari oleh kerajaan hari ini, saya nak tanya. Boleh tak ada yang naik dan beritahu saya berkenaan dengan Malayan Raya? Silakan. Silakan naik. Saya tak boleh nak invite sebab awak tutup invitation. Mungkin kita boleh bersembang-sembang ke? Saya rasa macam dia pernah naik lah. Jadi ada pemimpin yang pernah ada kuasa di tangan. Tapi mereka ni